Bagi aku lah kan, kalau hampa nak, hampa boleh cari sendiri dekat setting bahagian general tu. Hampa boleh tengok dekat situ macam-macam theme ada. Kemudian dia boleh link dengan Spotify. Assalamualaikum and welcome back to Amirul Aiman Rafi channel. Okay, hari ni adalah sehari sebelum kita berpuasa, iaitu hari ni 12 hari bulan April 2021. So yang mana tengok video aku lepas puasa, mungkin hampa punya schedule lain lah. Aku nak share dengan hampa mengenai satu aplikasi yang pengganti untuk Muslim Pro. Aku rasa dulu dia dah heboh lah, dulu dia dah trending. Okay, so ramai yang dah tahu yang Muslim Pro dah tak boleh guna sebab dia kata ada setengah individu ataupun setengah pihak yang mengatakan mereka ambil data umat Islam and mereka jual to third party. So the start daripada hari tu, ramailah yang dah install Muslim Pro daripada phone mereka, daripada device mereka. Okay, so selepas daripada berita tu, 2-3 hari lepas tu, dekat Malaysia ni digemparkan lagi dengan dua aplikasi yang boleh ganti dengan Muslim Pro, iaitu aplikasi The Noor by Niloufar and the second one The Qalbi by the Miss Nina. Okay, so hari ni aku nak review satu saja, iaitu The Noor by Niloufar. Okay, so jom kita tengok macam mana apps ni. Okay, so jom kita masuk dulu Play Store. Kalau hampa pakai Apple, hampa carilah App Store hampa kan. So kalau ni aku pakai Android, so aku masuk Play Store. So jom kita cari dekat sini adalah apps The Noor. Ni yang atas kali ni. So yang ni aku dah install dah sebenarnya, so aku nak tunjuk kat hampa. Okay, so hampa install lah kan. Hampa tak payah tengok rating ni sebab bagi aku apps ni baru lagi, tak ramai lagi guna. Hampa tengok baru 100,000 orang yang download. Nak berbandingkan dengan Muslim Pro tu ramai gila. So, jom kita masuk apps The Noor ni. Azan ada, Quran ada, Kiblat pun ada. So jom kita try satu-satu. Okay, so bila open hampa nampak lah ni The Noor. Okay, so dekat sini terpulang kepada hampa sama ada hampa nak register ataupun tak mau. Okay, so dekat apps ni dia masuk-masuk je hampa akan jumpa starting dengan surah-surah ni. Ada 114 surah dalam Quran. Sama juga dekat sini pun tak lari 114 buah surah untuk Al-Quran. Okay, 114. So hampa tengok kat bawah ni, ni playlist. So yang first kali bila hampa masuk, hampa tekan contoh kita ambil surah Al-Fatihah. Okay, so imam dia yang akan baca kat kita. Okay, tu surah yang pertama. So kalau hampa nak dengar, contohlah malam-malam kan, hampa nak dengar surah Al-Mulk kan. So hampa search je Al-Mulk, dia naik kat sini. So hampa boleh lah tekan play apa semua ni. So kalau hampa nak ubah imam ataupun pembaca ni pun boleh. Hampa tekan je dekat muka imam ni. So hampa pilih dari dekat sini. Dekat sini semuanya yang sedap-sedap surah mereka baca. Hampa scroll je kat bawah ni kan. Kalau surah-surah pendek tu, hampa scroll kat bawah ni, Ikhlas, An-Nas. Kalau hampa nak bahasa Melayu, pastikan ejaan Melayu hampa betul, barulah dia dapat detect. Okay, untuk part kedua adalah part Al-Quran. Senang je, hampa tekan je Al-Quran ni kalau hampa nak baca apa semua kan. So contohlah aku bagi dekat sini pun semua sama juga, 114 buah surah yang ada dalam playlist ni, dalam apps ni. Contohlah hampa tekan, hampa baca-baca, kemudian hampa nak sambung untuk next day ataupun seterusnya hampa baca kan. So contohnya dekat apps, dekat surah ni. Okay, hampa tengok betul-betul dekat atas ni ada benda biru, betul tak? So dekat situ dia tanda hampa lah baca kat mana. Contoh dia, okay, ayat pertama. So ayat pertama ni, okay, hampa dah baca. Kemudian ayat kedua, nampak tu biru tepi tu dia dah menyala kan. So maksudnya hampa dah baca. So senang lah. Contohlah hampa pergi ayat ke-14, nampak ayat 14 menyala kan. Hampa nak sambung untuk next day ataupun next bacaan, hampa senang je. Hampa masuk dekat apps ni. Mana ada apps ni, tekan dekat The Noor. Kemudian contohlah ni display dia memang ada. Kalau tak ada, hampa tekan je dekat nak panah sini. Kemudian nampak tu dia tulis last read position Al-Ghasiyah ayat 14. So hampa tekan itu, dia akan bawa hampa dekat situ. So hampa boleh lah sambung baca. Simple kan, memang simple gila. So kalau macam ada setengah orang yang macam huruf ni kecil ke ataupun terlalu besar, hampa boleh adjust. Hampa tekan dekat atas ni, nampak nak kecilkan ke, nak besarkan ke, semuanya boleh. Kalau hampa macam kod dia tak faham, hampa boleh ubah juga tulisan kod dia.
Dekat sini dia banyak lah pilihan-pilihan dia, pilihan chord dekat sini. Tapi kalau hampa nak senang yang macam Quran standard biasa, hampa tulis lah standard ni. So dekat situ dia boleh nampak macam tulisan biasa kan. Okay, so macam contoh lah kan, hampa jumpa satu ayat yang macam hampa nak amalkan ke apa kan. Okay, so contoh hampa pergi dekat surah Taubah ni, kemudian hampa tekan ayat nombor 2, hampa tekan Syekh Buma. Nampak dia dah keluar putih dekat sini kan. So kalau hampa nak cari balik senang je, hampa tekan juga dekat atas ni, dan hampa tekan je ni. Dekat sini dia keluar balik apa bookmark yang hampa dah buat sebelum-sebelum ni. Okay, kalau hampa nak translate maksud Al-Quran tu kan, so hampa boleh guna bahasa Melayu. Dia ada 5 bahasa kat sini, hampa boleh translate. Bahasa Melayu lah kan, selalunya kita akan guna bahasa Melayu. Kalau hampa tak mau tunjuk translate ni pun boleh, hampa tekan juga dekat sini, kemudian hampa tekan dekat logo ni. Okay, kemudian tekan tutup, show translation ni tutup. So bila hampa patah balik, dia tak ada lah tulisan itu. So font dia ni akan lagi besar lah, tulisan dia ni akan lagi besar. Okay, so seterusnya yang ketiga ni adalah prayers. Waktu solat, of course lah kan, semua orang waktu bulan puasa ni kita nak tahu 2 waktu, waktu imsak ataupun waktu sahur, kemudian dan juga waktu subuh, kemudian waktu maghrib. So kita nak tahu bila kita nak buka puasa, and then kita nak tahu bila dah habis imsak. So untuk bahagian azan, kalau hampa nak macam nak tutup ataupun hampa nak silent waktu tu, ataupun hampa nak tutup lah, hampa tak mau dengar azan time tu kan, macam takut time tu hampa tengok kat public ke apa kan. So senang je, hampa masuk kat bahagian setting kat atas ni. Okay, hampa tekan setting, kemudian hampa scroll, kemudian macam kat bawah ni ada azan notification, hampa nampak? So notification audio, contoh dia hampa boleh pilih kat sini siapa yang hampa nak dengar dia azan, apa semuanya boleh. Okay, ada Yasin Sulaiman, raya notification setting, so hampa tekan. Kalau contoh lah hampa tak mau dengar kan, so waktu subuh ni hampa tekan, dan hampa tekan je no sound, tapi dia akan keluar notification kat hampa. Okay, contoh kalau waktu zuhur hampa tak mau langsung notification, hampa tak mau suara azan pun hampa tak mau tahu pun waktu bila zuhur masuk, hampa tekan je terus disable notification alert, settle. Okay, so contoh seterusnya lagi, kalau hampa nak tahu system sound, dia akan keluar dekat sini lah. Okay, dia akan bunyi azan dekat situ. Kalau untuk system sound ni, dia akan keluar bunyi azan yang daripada sistem ni set kan. Aku tak sure sistem ni set siapa, tapi kalau macam hampa nak dengar azan Yasin tadi, so hampa tekan je dekat azan audio from selection, kemudian dekat sini hampa pilih lah Yasin tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dekat sini dia akan detect location hampa duduk kat mana. Kalau hampa contoh lah, sekarang ni aku duduk kat Kulim, so dia keluar dekat sini ikut waktu Kulim lah. Okay, kalau lah hampa duduk Penang, so dia akan auto detect dekat Penang. Kalau hampa rasa macam confused, senang je, hampa tekan je logo GPS kat atas ni, hampa tekan, so dia akan refresh sendiri. Macam tu lah. So hampa boleh tengok juga the next day untuk waktu solat seterusnya. So settle pasal waktu solat. Okay, so seterusnya adalah pasal kiblat. Kiblat ni hampa letaklah kat mana pun, hampa pusing lah phone hampa kat mana pun, dia akan statik, jangan risau. Aku dah try. Kalau dia suruh phone hampa pusing macam tu, hampa ikut je. Sebab apa? Dia nak bagi accurate lagi tempat ataupun lokasi kiblat. Nak tunjuk arah. Tak percaya hampa letak phone hampa kat sini. Okay, dia hampa nampak macam tipu kot, hampa pusing phone hampa tengok betul ke tak. Cadangan aku, hampa letak lah betul-betul dekat bucu. Contoh kan, rumah hampa ada mosaic kan, so hampa letak betul-betul kat bucu, and then hampa boleh tahu arah kiblat hampa dengan tepat. Jangan risau. Okay, so dekat bawah ni, dia ada cadangan surau ataupun masjid yang paling dekat dengan hampa. Hampa boleh guna Waze ataupun Maps untuk pergi location tu. Macam ni, dekat belakang rumah aku ni ada satu surau Al-Muhajirin. So kalau macam aku nak pergi, just tekan Maps saja. Aku tak ada Waze, so aku guna Maps. So dia akan bagi location. Banyak lah juga kan. Aku nak tengok paling jauh kat mana. Paya Tok Betuk. Okay, Masjid Darul Aman, Masjid Sultan Abdul Halim, Kampung Baharu. Kat mana ni? Taman Beringin. Ni semua Beringin. Taman Cendana. Dah dekat. Jauh lah juga kan. Lebih dari 10 km kau rasa. Itu adalah pasal kiblat dan juga surau dan masjid yang paling dekat. So yang terakhir adalah mall. Okay, mall ni biasalah dekat mall ni hampa boleh tengok ada hadis 40. Okay, hadis 40 ni hampa nampak semua ada 40 hadis. Hampa boleh baca waktu-waktu senang, hampa boleh baca. Ada doa harian, so hampa boleh juga baca berkaitan dengan rumah kau dekat sini, apa semua tu. So ada juga doa berkaitan dengan lepas semayang, sebelum semayang, apa semua tu. Okay, so ada doa macam-macam berkaitan dengan solat. Kemudian hampa boleh tengok lagi macam-macam doa berkaitan dengan terapi jiwa, alam semula jadi, pasal perkahwinan, pasal doa makan. Doa makan ada apa? Doa
sebelum makan dan juga sesudah makan. Kemudian kita tengok ada doa-doa puasa. Ramadan. So ada doa buka puasa kat rumah orang, doa orang buka puasa diajak makan, doa orang puasa dicaci maki. So sesuai lah hampa guna doa-doa ni, okey. Ni ruqyah pun ada, hampa boleh baca dekat sini, okey. Kemudian ada zikir pagi dengan petang. So kita ambil pagi, kita tengok ni macam-macam zikir ada. Aku rasa ni lebih kurang pada maksurat sebab pagi dengan petang kan. So petang kita tengok dia lebih kurang aku rasa dia lebih prefer kepada maksurat macam tu. Terusnya 99 Asmaul Husna. Kalau hampa macam nak baca 99 nama Allah pun boleh. Kalau hampa nak dengar pun boleh, hampa tekan je playlist kat bawah ni. Tapi yang ni hampa tak boleh pilih siapa yang akan bacakan ataupun akan bacakan Asmaul Husna untuk hampa. So yang bacakan Asmaul Husna ni untuk hampa seorang ni saja, iaitu Ismail Katawala, nasyid artis yang aim untuk menyebarkan nama-nama Allah. Okay, so kat situ lah. So hampa boleh play je dekat sini. So hampa boleh play sampai habis, sampai 99 nama Allah. Kemudian favorite. So bila hampa ada letak dekat hadis ke doa dengan zikir ni favorite hampa, so hampa pergi je dekat favorite ni, and then hampa akan jumpa lah yang apa yang hampa letak bahagian favorite tadi tu. Aku rasa itu saja untuk apps ni. Sebenarnya banyak lagi bahagian setting apa semua tu, tapi aku tak detailkan sangat. Sebab bagi aku macam tukar theme warna-warna kat belakang tu, bagi aku tak penting sangat pun. Bagi aku lah kan, kalau hampa nak, hampa boleh cari sendiri dekat setting bahagian general tu. Hampa boleh tengok dekat situ macam-macam theme ada. Kemudian dia boleh link dengan Spotify, dia boleh link dengan iTunes juga. Okay, hampa nak tukar nama pun boleh, hampa tukar DP pun boleh kat situ. Yang aku tunjuk ni adalah basic saja untuk semua orang tahu yang simple. Apps ni adalah simple. Okay, So aku harap apps ni membantu hampa, tak kisahlah sepanjang bulan Ramadan ataupun selepas bulan Ramadan. Aku harap membantu hampa sangat-sangat. Okay, itu saja video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, and jangan tinggal puasa bagi yang boleh berpuasa. Okay, so esok kita start puasa, and disebabkan itu aku insert niat puasa untuk hampa, hampa terlupa. So jom kita roll niat puasa untuk hampa. صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. So selepas sahur lagi, ataupun sebelum sahur, ataupun sebelum hampa tidur, hampa dah boleh niat untuk sebulan ke, untuk sehari ke, terpulang kepada hampa. Okay, pastikan niat. Okay, itu saja video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe, and see you on the next video. Aku akan unboxing mousepad aku, iaitu RGB mousepad. So nak tahu rupa dia macam mana, so stay tune. Bye bye, and selamat berpuasa. Assalamualaikum.